Pengorbanan patuhi SOP, satu jihad besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Pengorbanan dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 termasuk tidak melakukan aktiviti merentas negeri dan saling menziarahi semasa Hari Raya Aidiladha merupakan jihad besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mendoakan agar orang ramai dapat melaksanakan ibadah korban dengan penuh penghayatan dan keinsafan meskipun negara diuji dengan pandemik COVID-19. Ini bermakna saudara dan saudari perlu terus berada di rumah dan menyambut Aidul Adha dengan keluarga di rumah secara sederhana. Saya berharap agar saudara dan saudari mengekalkan disiplin dan kepatuhan terhadap SOP. Ketika ini kita masih tidak diizinkan melakukan aktiviti merentas negeri dan saling menziarahi. Saya merayu agar kita semua bersabarlah dalam mematuhi SOP kerana pengorbanan saudara dan saudari merupakan jihad yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa kita semua. Menurut beliau, pematuhan garis panduan ibadah korban ditetapkan Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Veterinar. Dalam tempoh fasa pemulihan ini, kerajaan telah menguatkuasakan beberapa larangan tertentu mengikut SOP Majlis Keselamatan Negara. Bagi menghargai komitmen dan pengorbanan petugas barisan hadapan terutamanya menjelang Aidiladha esok, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dengan kerjasama Persatuan Nelayan Negeri Perlis menyerahkan sumbangan kepada petugas terlibat. Agihan berupa 300 kg ikan segar sejuk beku diserahkan kepada 300 petugas kesihatan dan sukarelawan MyVac di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan 2020 dan Dewan Warisan Negeri. Menurut Exco Kerajaan Negeri Nurul Hisham Yaakob, sumbangan diagihkan sebagai sokongan kepada petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus mengawal penularan COVID-19 sejak Mac tahun lalu. Selain daripada membantulah mereka untuk meringankan beban, petugas-petugas ini setiap hari bertugas tanpa kira masa. Saya bagi pihak LKM mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas sumbangan petugas-petugas ini, tak kira masa dan waktu, asalkan untuk Perlis agak bebas daripada COVID-19. Selain pemberian ikan segar sejuk beku, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sebelum ini telah menyampaikan barangan keperluan harian dan buah-buahan kepada petugas PPV di bawah program MAFI Prihatin. Kes jangkitan serius COVID-19 kategori 4 dan 5 bagi warga emas di Hospital Sungai Buloh menunjukkan penurunan ketara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata menurut data terkini, sehingga semalam penurunan itu bermula pada Minggu Epidemiologi ME ke-23 dan 6 Jun hingga 12 Jun lalu. Menurut kenyataan beliau, trend penurunan itu didapati selaras dengan permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK fasa kedua seawal bulan April dan mula menunjukkan tanda-tanda awal keberkesanannya sejak ME ke-22. Berdasarkan graf yang dilampirkan dalam kenyataan medianya sebagai contoh, pesakit berusia 60 hingga 79 tahun, seramai 217 pesakit dimasukkan ke hospital
hospital bagi kes positif COVID-19 kategori berkenaan pada ME ke-21 sebelum berkurangan kepada 125 pada ME ke-23. Manakala terkini ME ke-28 adalah 119 pesakit. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan menasihati orang ramai termasuk individu yang sudah menerima vaksin COVID-19 supaya terus mematuhi saranan serta nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Sebuah klinik kesihatan mini sementara akan dibuka di Pangsapuri Merpati A di Jalan Pandan Indah Ampang, kawasan yang dikenakan. Perintah Kawalan Pergerakan akan diperketat PKPD bermula hari ini. Pegawai daerah yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana Hulu Langat, Najmuddin Jemain berkata klinik sementara untuk kegunaan dan keperluan penduduk itu dijangka beroperasi dalam masa terdekat dari 8 pagi hingga 5 petang. Yang juga akan bertindak sebagai COVID Assessment Center ataupun CAC mini bagi kes kecemasan dalam kawasan PKPD Apartmen Merpati A. Mereka perlu mengemukakan permohonan pergerakan kepada pihak PDRM. Pihak yang terlibat juga boleh menghubungi Bilik Gerakan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Hulu Langat. Tambahnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga akan menyediakan perkhidmatan pengurusan stres secara dalam talian bersama kaunselor bertauliah. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan pihak berkuasa telah mengedarkan bakul makanan kepada semua penduduk terlibat. PKPD di Pangsapuri Merpati A dilaksana sehingga 31 Julai ini. Di Sandakan, Sabah, penduduk di lokaliti dikuatkuasakan PKPD di daerah tersebut dinasihati agar sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Pada masa sama, mereka juga diminta memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berwajib. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Sibuga, Muhammad Hamsan Awang Supain berkata, pematuhan SOP dan kerjasama daripada penduduk amat penting bagi menangani jangkitan COVID-19 daripada menular dan merebak di kawasan terbabit. Jadi kita mohon kepada semua penduduk yang ada di kampung Kesehatan ini supaya masing-masing menjaga SOP. Yang penting kita harus memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan. Apa juga arahan perlu dipatuhi demi untuk menjaga kesejahteraan dan juga kesihatan. Beliau ditemui RTM semasa meninjau proses pengagihan bantuan bakul makanan kerajaan negeri kepada penduduk lokaliti PKPD Kampung Tinusa 2. Sementara itu, menurutnya, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan sudah mengagihkan kira-kira 7,257 bantuan bakul makanan kepada 15 lokaliti di daerah itu yang dikuatkuasakan PKPD sejak Mac lepas. Individu yang hadir bagi menjalani pemeriksaan dan penilaian risiko di Pusat Penilaian COVID-19 CAC di Seri Andalas dinasihati untuk meletakkan kenderaan mereka di dua kawasan yang telah disediakan. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis, Muhammad Zawawi Ahmad Mugni, ia bagi mengurangkan kesesakan dan mengelak daripada situasi yang tidak diingini, khususnya melibatkan kawasan penduduk setempat. Katanya perkhidmatan van percuma disediakan di Taman Rakan Muda dan Taman Rakyat bagi memudahkan individu ke lokasi CAC tanpa mengganggu laluan penduduk taman perumahan berkenaan. Beliau turut menasihati penduduk agar bersabar dan tidak menimbulkan provokasi kepada petugas barisan hadapan serta individu ke CAC berkenaan. Mengulas sama ada CAC berkenaan akan dipindahkan jauh daripada komuniti, Muhammad Zawawi berkata ia bergantung kepada penilaian Pejabat Kesihatan Daerah PKD. Tambahnya, perbincangan bersama PKD masih lagi diteruskan. Ia bagi meneliti isu tersebut untuk mendapatkan penyelesaian yang tidak akan menjejaskan mana-mana pihak. Kumpulan pertama petugas hotel bajet di Ibu Negara menerima imunisasi COVID-19 hari ini. Pemberian vaksin merupakan inisiatif Persatuan Hotel Bajet dan Bisnes Malaysia MyBHA bersama Kementerian Wilayah Persekutuan.
Menurut Presiden MyBHA, Amy Suraya, pemberian vaksin merupakan sebahagian daripada persediaan pembukaan semula sektor terbabit. Satunya untuk keselamatan diri sendiri dan juga untuk kita berdepan dengan pelanggan kita, ya. Kita pun tahu dengan keadaan sekarang ni macam-macam yang kita dengar dengan varian yang baru ni lebih senang kita dijangkiti. Jadi dengan adanya vaksinasi ni kita bolehlah bersedia untuk diri kita dan untuk juga pelanggan kita. 330 kaki tangan, 220 hotel bajet berdaftar menjadi kumpulan pertama penerima vaksin sektor itu. Keutamaan diberi kepada petugas yang mempunyai kontak secara terus bersama pelanggan. Di Tenom, Sabah, program Outreach CITF daerah itu mendapat sambutan luar jangkaan daripada penerima vaksin sekitar Mukim Saga. Seramai 1,400 penduduk datang seawal 6 pagi untuk memanfaatkan peluang menerima suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Terbuka Kampung Saga. Sambutan ini menunjukkan kesedaran penduduk kawasan pedalaman semakin meningkat dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Hari ini kami datang dengan suami pergi menerimakan vaksin. Laki saya ini akan bisu. Kami syukurlah kepada kena vaksin ini, tidak juga apa-apa lah. Saya pergi mengambil jarum vaksin untuk melindungi keluarga saya, melindungi dari penyakit berjangkit, dari COVID sebab mempunyai 2 anak. Saya harap daripada orang-orang yang belum mendapat jarum vaksin, harap datang untuk melindungi kita punya negara dan kita punya keluarga. Kebanyakan orang takut ini jarum ini. Takut. Pasal apa ini mau kasih tahan kita punya antibody. Jadi ini hari karena panggil lah. Terima kasih juga lah ini yang kasih support ini jarum ini. Untuk minggu ini kita buat di Mukim Saga, tapi untuk minggu depan kita akan buat di Kemabung. So kita akan cover Mukim ke Kemabung lah, 24 hari bulan 7. Beralih ke segmen sukan. 3 pingat dan salah satunya adalah pingat emas. Demikian sasaran pingat yang diumumkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nain American untuk Tamasya Olimpik Tokyo 2020. Manakala bagi Paralimpik Tokyo disasarkan 3 pingat emas bagi menyamai pencapaian di Rio pada 2016. Jelas Datuk Seri Rizal, sasaran ini diputuskan setelah mengadakan perbincangan dengan semua pihak termasuk pemegang taruh sukan, atlet, pengurus pasukan dan jurulatih. Pada tahun ini edisi Sukan Olimpik Tokyo 2020 ini, kita melihatkan sandaran untuk membawa pulang 3 pingat daripada 3 acara iaitu badminton, bicycle track dan juga pasukan akuatik. Dan daripada 3 pingat ini, tentu sekali lah, satu daripada dia adalah the Midas Touch, iaitulah kilauan emas yang ditunggu-tunggukan. Dalam majlis yang sama, Datuk Seri Rizal turut mengumumkan sasaran pingat bagi kontijen Paralimpik negara. Sasaran yang diletakkan adalah untuk menyamai pencapaian 3 emas yang dicapai di Paralimpik 2016 Rio. Dan sandaran pada sukan olahraga para, sukan powerlifting, badminton dan juga memanah. Pada edisi kali ini, seramai 30 atlet akan menggalas cabaran ke Tamasya Olimpik Tokyo bermula 23 Julai hingga 8 Ogos depan. Manakala seramai 20 atlet Paralimpik layak bertanding pada Tamasya yang akan berlangsung 24 Ogos hingga 5 September.
Sementara itu, Datuk Seri Rizal turut menjelaskan pendekatan mengumumkan sasaran pingat adalah untuk mengimbangi antara atlet yang mahukan sasaran dan juga keadaan semasa ketika pandemik COVID-19. Sebab itulah saya mengambil the middle ground, jalan tengah untuk mengimbangkan a balance between two. Not too optimistic, but neither too pessimistic. Tapi dalam keadaan yang rakyat Malaysia juga ingin melihat cabaran yang dibawa oleh pejuang-pejuang kita, atlet-atlet kontijen ini mempunyai sandaran kepada suatu target. Ketika ini, hanya Malaysia dan Filipina di negara Asia Tenggara yang telah mengumumkan sasaran pingat untuk Olimpik Tokyo 2020. Dalam pada itu, urusan pendaftaran kumpulan terbesar kontijen negara ke Olimpik 2020 yang tiba di Jepun semalam berjalan lancar. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Muhammad Nazifuddin Najib. Ujian saringan COVID-19 ke atas semua 40 individu termasuk 18 atlet yang dilakukan sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Narita turut disahkan negatif. Menurut Datuk Nazifuddin, semua atlet negara dan pegawai di Tokyo yang sedang menjalani tempoh pengasingan selama 3 hari perlu terus menjalani ujian saringan COVID-19 sepanjang tamasya itu berlangsung. Sabtu lalu, seramai 40 individu termasuk 18 atlet terdiri daripada sukan renang, terjun, badminton, gimnastik dan memanah berlepas ke Tokyo dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ia sekaligus menjadi kumpulan terbesar kontijen negara selepas 4 atlet pelayaran yang diiringi 3 pegawai bertolak ke Tokyo pada 8 Julai. Manakala kumpulan ketiga terdiri daripada sukan berbasikal trek, olahraga dan golf dijangka berlepas pada 25 Julai ini. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan visual kemeriahan persiapan umat Islam dunia menyempurnakan ibadah korban sempena Aidiladha esok. Semoga semangat korban menjadi ingatan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan silaturahim sesama manusia. Salam Aidiladha buat semua. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah.